أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام شيء لله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa kepimpinan Masjid Al-Badar, Tuan Imam, para alim ulama, para kepimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya pada malam ini dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga keberadaan kita pada malam ini sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah pada malam ni kuliah maghrib kita bertajuk tiket ke syurga. Hari ni kita nak cerita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amalan-amalan yang boleh kita buat untuk kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadi sebahagian daripada warga syurga walaupun kita belum berpindah ke alam sana. Kata tuan guru kita Sayyidul Walid hafizahullahu ta'ala, ciptalah nama bagi ada nama di dalam syurga. Ciptalah nama kita bagi nama kita tersenarai sebagai penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beli tiket di sini, yakni di dunia, baru ada tempat di sana, yakni di syurga. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, satu daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kemuncak bagi kenikmatan bagi orang-orang beriman adalah syurga. Ini adalah satu
Dia panggil perkara ghaibiyat. Benda-benda ghaib yang kita sebagai orang beriman, kita wajib mempercayainya. Syurga, kita wajib mempercayainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil perkara-perkara sam'iyat, juga dipanggil dengan ghaibiyat. Benda yang kita dengar, kita tak pernah tengok benda tu, kita selalu dengar benda tu. Dan perkara itu diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wajib kita beriman. Maka syurga ni adalah suatu kenikmatan yang Allah janjikan kepada orang yang hidup di muka bumi mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita kena ingat, makcik, kita ni matlamat kita bukan syurga. Matlamat hidup kita bukan syurga. Matlamat hidup kita bukan syurga, tetapi matlamat hidup kita ni adalah menjadi hamba Allah. Matlamat hidup kita adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang silap. Dia kata apa? Dia kata kita ni hidup ni sebab nak dapat syurga. Betul tak? Tak betul. Tujuan hidup kita ni apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka ni menyembah aku, maknanya beribadah kepada aku, maknanya mengabdikan diri kepada aku. Tu tujuannya. Adapun pahala ataupun syurga ataupun kenikmatan yang Allah berikan hasil daripada ibadah yang kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu sebagai dorongan, semangat dan berita gembira sahaja. Faham tak tuan-tuan? Kita tak boleh buat ibadah sebab nak syurga. Itu salah. Sebab apa salah? Sebab kalau kita buat ibadah sebab nak syurga, sedar atau tidak, kita ni bukan hamba dia lagi. Kita bukan hamba dia lagi. Kita pekerja. Orang kalau buat satu kerja, dia nak dapat allowance, nak dapat gaji, nak dapat apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesuatu daripada hasil kerja dia. Dia bukan buat sebab mengabdikan diri, tapi sebab dia bekerja. Tuan-tuan bekerja dengan Tuhan kah? Kita ni bekerja dengan Tuhan kah? Tuhan tu maknanya bos kita kah? Bukan. Allah itu Tuhan kita. Kita tu hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makna dia kita punya hidup ni hakikat dia tak boleh demand. Kita ni tak boleh demand. Makna dia apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ikhlas yang sebenar adalah kita buat sesuatu ibadah adalah kerana kita mentaati Allah. Maknanya kita sebagai hamba dia, tu ikhlas sebenar. Sebab apa sembahyang? Sebab kita hamba dia. Bukan sebab apa sembahyang, sebab kita nak syurga. Boleh tak? Boleh, bukan salah. Tak salah. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetapi itu suatu yang dipanggil sebagai kurang adab. Tuan-tuan, kurang adab. Contoh macam mana? Saya pernah cerita, Rabi'atul Adawiyah, dia pernah didatangi dua orang lelaki. Rabi'atul Adawiyah tanya kepada orang pertama. Dia kata, kamu beribadah ni sebab apa? Dia kata, sebab nak syurga. Hak seorang lagi, kamu beribadah sebab apa pula? Dia kata, sebab tak mau masuk neraka. Kata Rabi'atul Adawiyah, wahai fulan, jika Allah tidak ciptakan syurga, adakah kamu akan meninggalkan ibadah? Tuan-tuan faham tak? Kalau Allah tidak ciptakan neraka, adakah kamu akan meninggalkan ibadah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah Tuhan yang layak untuk kita menyembah dia, yang layak untuk kita mengabdikan diri kepada dia. Makna dia apa? Tu ikhlas sebenar. Kalau kita semayang nak pahala boleh, tapi ikhlas hak bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata ulama, kita ni terbiasa dengan cara bekerja kita.
Kita kerja dengan kerajaan, kita kerja dengan swasta, kita minta allowance, tuan-tuan. Kita kerja dengan Tuhan, kita minta benda tu juga. Kita minta sesuatu. Boleh, bukan tak boleh. Tapi kurang adab. Adab yang sebenar-benar, kita buat ibadah ni, wahai Allah, aku sembahmu ini, ikhlas kerana-Mu, wahai Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab aku ni hamba-Mu. Dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Ihya Ulumuddin, dia cerita, ada satu orang lelaki, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang dia datang, yang dia merupakan orang yang soleh di zaman Bani Israel, orang yang kuat ibadat. Kuat ibadat sungguh. Sehingga kan satu hari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia didatangi satu orang yang dia tak pernah kenal. Rupanya orang itu, kata Imam Ghazali, adalah satu malaikat yang menyerupai manusia. Tu dia didatangi oleh malaikat rupanya. Malaikat ni datang kepada lelaki itu dan dia bagi tahu bahawasanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ibadah yang kamu buat selama ni satu pun Allah tak terima. Maknanya, yang kamu buat selama ni tidak melayakkan kamu ke syurga. Tuan-tuan, kalau benda tu lah dia bagi tahu dekat kita, agak-agak macam mana? Dia bagi tahu kat kita, maklum duk semayang selama ni Tuhan tak terima. Sedih tak kita? Ui, lama takkan Tuhan tak terima dah semayang sehari 5 waktu, daripada muda sampai ketua, dah Tuhan tak terima. Sedih tak kita? Sedih. Tapi orang ni, dia kata apa? Dia kata urusan terima atau tidak itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah. Terpulanglah kepadanya nak memberikan pahala kepada aku ataupun tidak. Tetapi aku ini, tugas aku telah pun aku jalankan sebaiknya. Aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesempurna yang mampu aku buat. Lalu malaikat tadi pun mengkhabarkan perkara itu kepada Allah dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai malaikat, disebabkan keikhlasannya yang begitu jitu kuat, bersaksilah aku mengampunkan seluruh dosanya dan aku akan memasukkannya ke syurga. Faham tak? Jadi ibadat ni sebab mengabdikan diri kepada Allah. Sebab kita ni hamba dia yang memang layak untuk menyembah dia, menyucikannya, membesarkannya. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sebab tu kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita kena faham makna. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Apa makna pemurah tu? Ar-Rahman tu makna dia apa? Ar-Rahman ni makna dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kalau dia kena bahas dalam bahasa Arab. Orang mengaji bahasa Arab ni, Ar-Rahman ala wazni fa'lan, ilmu saraf. Ar-Rahman ni ala wazni fa'lan, ataupun kalau kita bagi contoh, kalau orang marah makcik, kita panggil ghadban. Ghadban ni apa dia? Marah sungguh-sungguh. Marah tak boleh bawa bincang. Hang cakap belah apa pun dia marah. Tuan-tuan, hak ni orang kita kalah dengan orang Arab. Orang Arab ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka cepat marah, cepat sejuk. Kita lambat marah, lambat sejuk. Ni orang kita. Nak marah ni cukup lambat. Tuan-tuan pergi dekat Mekah sudah. Tuan-tuan tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak duk bergaduh tu mana ada orang kita? Orang-orang luar semua. Orang Turki, Kazakhstan, orang Arab. Kita orang Melayu ni lembut, baik. Sampai kat sana orang kata apa? Ahsanan nas, orang Melayu ni manusia paling baik kat dunia ni. Tak kata apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak paling pongoi pun duk dekat Mekah tu jadi curi. Nampak tertib lah. Apalagi kat sini kerah kepala. Tok ayah. Tuan-tuan. Orang kita,
dia lambat marah dan lambat sejuk. Kalau dia marah kat kawan tu, sampai mati dia ingat. Payah nak maafkan orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bukan ada apa ni. Dia punya cerita tok nenek dia dulu ni. Tok nek kita bergaduh dengan tok nek dia. Sampai ke cucu-cucu duk bawa. Tu tok nek dia tu. Tu keturunan mereka keturunan tak betul tu. Nampak? Sampai ke keturunan bergaduh. Tu masalah kita, kekurangan kita. Orang Arab ni pula, mereka cepat marah. Cepat marah, cepat sejuk. Tuan-tuan, saya pernah tengok orang Arab marah. Lain macam mereka punya marah. Tuan-tuan, dia punya marah ni, apa dia ada dekat tangan dia. Dia balik, tuan-tuan. Kita ni, nak marah sampai tahap tu, dia bukan senang nak marah. Kalau nak baling sesuatu ke orang, nak baling batu ke pisau ke apa kan, dia lambat. Maknanya marah sungguh-sungguh baru sampai tahap tu. Tapi mereka ni marah sikit lah. Saya ingat tu saya duduk dekat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duduk dekat rumah, saya dengar orang bergaduh. Bergaduh riuh masa tu kat masjid. Bergaduh riuh lah kata. Saya pun keluar tengok. Ya Allah, rupanya bergaduh. Saya ingat sebab dia macam terpijak kaki ke tertolak badan. Kawan tu tolak balik, bergaduh. Dan bergaduh tu pula lawan balik batu. Batu besar-besar. Cepat nak marah. Tapi mereka ni juga cepat sejuk. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Tuan-tuan, senyap mereka. Diam. Waktu duk baling-baling batu tu orang peluk mereka. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diam, tuan-tuan. Orang kita tak payah sallu ala Nabi, baca surah Baqarah pun tak berhenti lagi. Tuan-tuan. Okey. Jadi Ar-Rahman ni, bila orang ni ghadban ni, dia marah ni memenuhi ruang tubuh dia. Marah sungguh-sungguh ni. Kalau kata telinga tu bercapang telinga. Merah bersing. Tuan-tuan, kening ni tuan-tuan tak bersambung pun tapi nampak bersambung. Kedut macam tu. Tu dia lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ni, kancing gigi ni terketul-ketul macam body kat tangan ni body kat pipi ni. Marah. Tangan dia terketak-ketak, tuan-tuan. Itu dia panggil orang yang ghadban, marah sungguh-sungguh. Dia satu lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ar-Rahim. Ar-Rahim ni dalam bahasa Arab dipanggil dia ala wazni fa'il. Ataupun kalau kata bahasa marah dia panggil radhi. Dia punya marah ni bukan setakat dia tahan marah. Tapi dia dah mula kacau orang, dipukul orang, dia sepak orang, dia baling batu orang. Nak cerita kata, Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia punya makna Ar-Rahman ni Tuhan yang cukup pemurah. Kalau orang tu marah sungguh-sungguh. Tuhan pemurah sungguh-sungguh. Pemurah Tuhan ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang lawan dengan dia pun, dia masih tawarkan syurga ke orang tu. Tu dia. Fir'aun kan lawan dengan Tuhan kan? Mengaku Tuhan. Lawan dengan Nabi Allah Musa. Menyiksa Bani Israel. Macam-macamlah kerosakan yang dia buat. Itu pun Allah kata, Fir'aun nak taubat ke? Tak mau taubat. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergi jumpa Fir'aun. Suruhlah dia taubat. Sampai bila dia nak lawan dengan aku, dia tak menang lah. Sampai bila dia nak duduk dalam kesesatan ini, dia takkan ke mana. Cakap baik-baik dengan dia, biar dia faham. Dia tu siapa dia? Dia tu manusia biasa, bukan Tuhan. Tuan-tuan, Allah tawarkan taubat dekat Fir'aun. Maknanya Tuhan yang cukup pemurah. Begitu juga kisah Ashabul Ukhdud. Ada satu orang raja yang ia merupakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang Yahudi. Dia paksa semua orang-orang kampung tu, berpuluh ribu orang untuk masuk agama Yahudi. Orang-orang ni tak sanggup, tak mau nak tinggalkan agama yang mereka pegang tu, ahli kitab tu. Zaman tu dia panggil Nasara. Dia tak mau tinggal. Dia tetap nak pegang dengan agama mereka ni. Tuan-tuan, raja ni punya zalim, dia bakar, dia seksa, dia bunuh semua orang-orang yang berpegang dengan iman tadi. Tuan-tuan, walaupun begitu Allah Subhanahu Wa Taala masih tawarkan dekat dia taubat.
Maknanya kekasih Allah dibunuh, tuan-tuan. Allah masih memberi peluang untuk memaafkan orang yang membunuh kekasih dia. Fahada Ar-Rahman. Pemurah sungguh Tuhan ni. Orang yang lawan dengan dia pun dia bagi makan. Orang yang menghina agama dia pun dia bagi pangkat lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah. Satu lagi Ar-Rahim. Ar-Rahim ni khusus untuk orang beriman. Tu dia. Orang beriman ni dia sahaja yang merasai sifat Ar-Rahim Allah. Ar-Rahim ni Tuhan yang bukan sahaja pemurah. Pemurah dia kongsi, dia beri kepada orang-orang yang tertentu. Tu kata ulama. Sebab tu hebat Bismillahirrahmanirrahim ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita nak tidur malam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kan? Kita baca satu amalan saya nak bagi ni. Amalan dia apa dia? Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita tutup mulut ni. Nampak tak? Baca berapa kali? 21 kali. Baca, habis baca kita tembuih. Bila kita tembuih, kita sapu dekat seluruh tubuh badan kita kecuali kemaluan dan tapak kaki. Kemaluan dan tapak, kecuali kemaluan dan tapak kaki. Ini amalan mujarrabatus salihin, amalan orang-orang soleh dulu. Apa dia kelebihan dia? Yang pertama, selamat dari mautul faj'ah, mati mengejut. Selamat daripada mati mengejut. Tuan-tuan, takut no mati mengejut ni. Orang-orang ayah-ayah lagi takut. Sebab mereka ada lagi hutang-hutang hak mereka tak bayar lagi. Bini mereka pun tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mati mengejut ni takut. Dia tak ada dapat persediaan. Macam ibu-ibu pun sama jugalah, makcik-makcik belakang no. Pinggan-pinggan mangkuk tu semua kita punya lah. Ada lagi dah hak jiran tak bagi lagi. Ada no. Kalau kita mati so agak-agak lah anak kita tahu nak bagi korang balik tu. Pinggan mangkuk dah Ustaz. Okey, baju-baju dalam mari tu semua kita punya kot. Kau ada hak jiran-jiran kita mai hari tu ataupun nak beranak kita mai ramai-ramai ditinggal kita tak bagi lagi kat dia. Macam mana? Beg-beg tangan kita. Mati mengejut ni takut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya kawan saya mati mengejut. Duk kawan syok-syok, duk kawan, duk nampak dia duk naik kereta motor kan. Tapi mati baiklah. Cuma masalah dia masa dia nak meninggal tu kan, dia urus binatang korban. Berapa puluh ekor lembu. Berpuluh-puluh ekor lembu duk tengah urus ni tak selesai lagi. Tengah-tengah duk urus tu dia meninggal. Dia meninggal dan dia tak cerita kat siapa pun kata. Dia berhubung dengan siapa, kawan ni bayar berapa, apa ni nak. Jenuh kawan kita, bersilat agak dia tu. Tu kata mati mengejut ni masalah, takut. Dia biar mati ni Allah bagi intro, mukadimah. Kita rasa, nak mati dah rasa ni, nak mati dah rasa ni. Tak apa. Ya Allah, ampunkanlah aku. Dan kita wasiat kata ni, ayah ada tu, tanah tu. Peranggan, terambil peranggan kawan. Boleh kita bagi tahu. Ya ni kawan ni hutang ayah ni. Orang ni bayar tak habis lagi. Ayah pun bayar tak habis lagi. Boleh bagi tahu tak? Boleh bagi tahu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ni Allah bagi hint dekat dia. Kata ulama, orang beriman ni Tuhan bagi rasa dekat dia macam mana ataupun bila dia nak mati. Dia tak tahu secara detail, dia tak tahu. Sebab mati ni rahsia Tuhan. Dia tak tahu. Tapi dia dapat rasa kematian dia ni dah rasa dekat sangat dah. Semakin dekat, semakin dekat. Dia rasa macam tu. Tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ingat ayah mertua saya. Allah yarham Ustaz Mukhtar. Dia ni, waktu dia nak meninggal tu, dia sakit, dia demam. Dia demam. Bila dia demam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pilah dekat hospital, dekat doktor tanya macam mana dia. Semua doktor kata, dia ni demam tak teruk ni, tak apa ni. Nak lega nak demam. Tapi dia rasa tak lega ni demam macam ni. Dia dapat rasa dah. Demam ni tak lega ni.
Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia telefon dekat semua kawan-kawan yang dia berhutang. Dia kata, kalau apa-apa jadi kat saya, tolong halal lah. Saya bukan ada duit. Tuan-tuan, seorang dia telefon. Dan mereka halalkan lah. Tuan-tuan, nampak tak? Kalau kita ada intro nak mati tu okey. Kita dapat wasiat kata esok ayah tak ada esok ni. Hampa duduk elok-elok lah noh. Hampa tiada bergaduh adik-beradik lah noh. Nah, kesian kat ayah ni. Dapat cakap. Tapi kalau kita mati tak dan buat persediaan teruk tak? Teruk. Kereta kita, bini kita mana pernah tolong bayar kereta kat kita. Geran tanah kita duduk belah mana pun tak tahu. Tak payah cakap geran, surat nikah pun tak tahu duduk mana. Tak mana. Jenuh cari. Tu mati mengejut. Jadi bismillahirrahmanirrahim 21 kali fadilat pertama, selamat dari mati mengejut. Takut. Allahu Akbar. Buat melakan saya pun macam tu juga. Allahyarham Ustaz Latif. Lepas mayang subuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk. Menyembanglah dengan bini dia. Menyembang dia kata apa, nak lena Ustaz pagi Jumaat. Nak lena Ustaz. Lena terus. Lepas telefon saya ni kata Medi ni apa meninggal dah. Terkejut saya. Sakit apa dia? Tu kata tu. Tapi mati baik. Alhamdulillah. Takut mati tak ada mengucap, tak ada wasiat apa. Macam mana? Tu dia. Pertama, fadilat dia selamat dari mati mengejut. Yang kedua, apa fadilat kita baca bismillah 21 kali sebelum tidur ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selamat dari gangguan jin dan syaitan. Selamat dari gangguan jin dan syaitan. Waktu kita tidur ni lah jin dan syaitan paling happy sekali. Ada di kalangan mereka yang kencing dekat kita. Dia bukan kencing dalam tandas saja nah. Waktu kita tidur pun dia kencing. Dan jin dan syaitan ni juga, dia akan bermain-main tubuh kita. Bagi orang perempuan, dia pegang anggota-anggota sulit, anggota-anggota yang tak boleh pegang ni. Jin syaitan ni, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mereka ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk manusia tak berasa aman. Kita rasa tak berasa aman. Bila ada jin syaitan, kita tak berasa aman. Bila kita tak berasa aman, kita nak kena minta aman. Minta keamanan, perlindungan. Jadi kita nak minta dekat siapa? Itu tujuannya. Kita kena minta dekat Allah. Allah bagi tahu dah. Nak tidur ada amalan dia. Nabi bagi tahu. Nak berjalan, nak berkeluar daripada rumah, ada doa dia. Nak masuk tandas, ada doa dia. Kesemua itu adalah kunci yang Allah bagi untuk kita bentengkan diri kita. Ayah, kita walaupun umur 80, 90, 70, 65 lah, jin kenal tak kat kita? Berkenan. Maklum kata apa? Abang tak payahlah duk kata-kata sangat, kita ni dah tua sangat dah. Memang kita tak kata dah maklum, betul tak? Tapi jin yang kata dengan kita. Pak Long buka baju tu 6 ekor, 7 ekor jin perempuan duk tengok ramai-ramai tau. Yang main-main. Kita tak apa perut boroi tu jin suka. Perempuan pun sama. Perempuan lagi lah. Tu. Perempuan kalau buka, bila dia nak masuk ke tandas, nak buka pakaian dia, waktu tu adalah waktu jin dan syaitan akan kumpul ramai-ramai. Tengok aurat isteri kita. Nabi kata apa? Satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam. Kita nak jadikan satu dinding, satu tutupan. Hebat ni bismillah ni. Dia punya fungsi cukup banyak. Waktu nak buka pakaian tu, kita baca bismillah. Cukup lah. Bismillah. Maka Allah butakan mata jin serta mata. Balik buat lah. Waktu kita makan, kita lupa nak baca doa, kita sebut bismillah ataupun bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jin terus muntah tuan-tuan, cirik-birik. Hebat ni bismillah ni. Tu waktu tidur. Bila kita nak tidur, baca bismillah 21 kali, jin tak dapat mendekati kita. Syaitan dan jin ni, dia bukan sahaja nak membawa kita
Nak bawa kita masuk ke neraka bersama-sama dengan dia. Dia juga nak kita merasai kesengsaraan hidup di dunia. Tu dia, syaitan ni. Kita hidup rasa tak senang. Sebab tu kadang-kadang ada orang sakit, semua sakit ni kan, gangguan. Dia nak macam tu. Bila kita tidur malam, tak boleh nafas. Sebab apa? Rasa macam ada orang duk tekan perut kita. Tekan dada kita. Tercungak-cungak. Boleh gerak jari lah. Gerak-gerak jari. Bini sebelah tak sedar. Dia pun tidak duk khoh juga. Kita ni dah tercungak-cungak lah. Kan? Bila kita bangkit tu, baru kita, ya Allah, siapa dia duk tindih aku? Dia tekan dengan ni. Dia punya siku tekan semua-semua. Nampak tak? Gangguan syaitan waktu tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jahat ni syaitan ni. Allah sebut dalam Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna syaitana lakum adu. Fattakhiduhu aduwa. Syaitan ni musuh kamu. Kamu kena jadikan dia. Anggap dia sebagai musuh. Ini musuh yang sentiasa bersama dengan kamu. Bayangkan. Kita musuh kalau boleh kita tak mau nak tengok muka. Tak mau dah. Kan? Tapi syaitan ni musuh yang duk tengok kita keliling bersama-sama dengan kita. Tu dia. Maka Allah kata, jadikan dia sebagai musuh. Macam mana nak jadikan sebagai musuh? Kita tak nampak. Iaitu dengan kita baca ayat-ayat Al-Quran untuk menjadikan dia tak dapat bersama dengan kita. Tu dia. Dia tak dapat nak damping kita. Yang ketiga, apa kelebihan kita baca Bismillah 21 kali ini? Selamat daripada as-sariqah. Selamat daripada kecurian. Rumah kita tu macam-macam ada tu. Wal'iyadzubillah. Orang lah ni bukan kira dah. Macam-macam lah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, dengan baca Bismillah ni, selamat daripada kecurian. Yang kelima, Al-Hariqah. Selamat daripada kebakaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, yang makna Ar-Rahim tu cukup hebat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah dan dia berikan segala kasih dan limpah rahmatnya kepada orang-orang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu Bismillahirrahmanirrahim ni, kalau siapa yang ada gangguan, tak payah berubatlah ke orang. Boleh, bukan tak boleh. Berubat sendiri. Boleh berubat sendiri. Ni ambil ayat ni. Ambil ayat ni, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca 100 kali. Kan? Baca 100 kali. Kita baca subhanallah, subhanallah berapa kali Pak Mayang? 33. Alhamdulillah berapa kali Pak Cik? 33. Allahu Akbar berapa kali? 33. Semua 99 kan? Tambah 1 la ilaha illallah cukup 100 kali. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 5 minit. Niatkan syifa. Niatkan kesembuhan. Kita minum. Maka insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembuh penyakit kita. Buat sendiri. Sebab kalau kita berubat dengan orang ni, sebenarnya dia tak berapa mujarab sangat. Sebab orang tak tahu sakit kita tara mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tak tahu berapa peratus keberhajatan kita kepada syifa tu, orang tak tahu. Sakit sangat ke sakit tara mana? Orang tak dapat nak imagine kan. Tak dapat nak gambarkan. Tapi kita tahu sakit tara mana. Jadi kita punya minta dekat Allah ni dengan ayat Quran ni, kita tawassul dengan ayat Quran ni, maka kita sangat tahu berapa keperluan hajat kita. Kita buat 100 kali. Kemudian minum. Tak sembuh lagi, buat pula. Insya-Allah yakinlah. Kita bukan minta kat orang lain, kita minta dekat Allah dengan berkat namanya yang hebat tu. Okey. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka yang dimaksudkan dengan Ar-Rahim, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang. Penyayang ni yang dapat merasainya hanya orang yang beriman. Itu dia. Bagaimana kita merasai penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada ketenangan jiwa kita. Orang yang tidak mengenal Allah, dia takkan tahu apa itu erti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketenangan jiwa, dia tak boleh faham. Sebab apa? Sebab dia tak ada Allah. Allah sebut
ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan menyebut nama Allah hati akan tenang. Orang yang tak kenal Allah, maka ketenangan dia akan pilih perkara yang lain. Bagaimana ketenangan yang dia cari? Dia healing, dia makan banyak-banyak. Dia healing dengan cara dia pergi tengok pemandangan yang cantik-cantik, dia pergi sungai berenang mandi. Orang beriman cara healing dia apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk mengadu dekat Allah. Berzikir nama Allah banyak-banyak. Walaupun duduk di tempat yang ramai orang, tempat yang cantik, dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah ketenangan yang hakikat ataupun yang sebenar-benarnya. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Maka Tok kita sebut, biar kita hidup di dunia ni, kita dapat mencipta nama kita sebagai ahli syurga. Macam mana kita nak jadikan kita sebagai ahli syurga? Iaitu dengan kita melakukan amal salih. Ada amalan yang boleh kita buat untuk kita nak mempercantikkan rumah kita di syurga. Yang pertama apa dia? Yang pertama namanya salat sunat qabliyah ba'diyah, ataupun kita panggil rawatib. Orang yang sembahyang sunat rawatib ni dia tak payah fikir dah. Rumah dia ataupun tanah dia di syurga. Sebab orang yang sembahyang sunat rawatib ni dia akan diperhiaskan, diwujudkan rumahnya di syurga. Tunggu lagi dia mati baik tak baik tu dia kena fikir itulah. Mati baik, insya-Allah rumah duduk tunggu dah dia kat syurga. Last sekali tuan-tuan, yang kedua amalan ialah kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Sekali kita buat sana, keluar sebelah masjid sekali kita baca masing-masing lah surah Al-Ikhlas 10 kali, maka kita telah membina nama kita di syurga. Membina rumah kita di syurga. Moga-moga insya-Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita akan bersama-sama berada di dalamnya kekal selama-lamanya, menikmati segala kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Segala yang baik adalah daripada Allah, segala kekurangan daripada saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Andainya ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر